Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun yubashshiral mu'minin. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suri Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, Timbalan Menteri, KPPA, KSU, KPP, Setiausaha Kerajaan Negeri ini, besar semua hati malam ini, petang ini. Maknanya mesti ada berita baik, saya percaya. Bukan dari saya, dari mereka. Terima kasih Kementerian Pendidikan, khususnya rakan-rakan guru-guru dari Kelantan, Terengganu dan Pahang. Saya lihat ada perubahan penekanan di Kementerian Pendidikan dan saya rasa bangga. Dan guru-guru harus tahu seperti mana saya ucapkan dalam sidang Hari Guru di Melaka tempoh hari. Bila saya diberi amanah memimpin negara ini, saya terpaksa meletakkan catur barisan pimpinan, dan tentunya saya memberikan tumpuan yang agak lebih dalam bidang pertumbuhan ekonomi, kewangan ekonomi dan pendidikan. Jiwa saya ini jiwa pendidik. Saya keluar universiti, saya asaskan yayasan akademik sekolah tingkatan 4, 5 dan 6 bagi anak-anak miskin, khususnya di Selangor. Dan kadang-kadang orang menegur ucapan-ucapan politik saya pun macam cikgu ucap. Kemudian bila saya keluar dari istirahat di Sungai Buloh beberapa tahun, saya diundang ke Oxford, St. Anthony's, masa itu sebagai visiting fellow dan mengajar secara berkala. Lepas itu profesor di Georgetown University, Washington DC. Dan tahun-tahun itu merupakan di antara tahun yang paling bahagia bagi saya, Azizah dan anak-anak, kerana saya kembali kepada suatu bidang profesi yang saya sangat minati. Kebetulan saya juga aktif dalam International Institute of Islamic Thought, Ma'had Al-Fikr Al-Islami Al-Alami, dan kawan-kawan di Washington DC itu mengatur saya di kawasan perumahan sekitar berjiran dengan Syekh Taha Jabir Al-Alwani, seorang ulama usul fiqh yang terkenal, dan Syekh Jamal Al-Barzanji, keturunan Syekh Barzanjah dari Kurdi, yang kita Barzanji, ini cicit dia. Dan hidup kami itu penuh dengan majlis ilmu. Kita ada kelas mingguan dengan Syekh Taha, keluar bawa Azizah dan anak-anak untuk manhaj Al-Quran. Kemudian bagi-bagi kuliah selain University Georgetown. Saya mungkin 20 lebih universiti yang bergili-gili mengundang saya untuk bicara. Tidak sangat soal politik, tapi soal governance, soal pertemuan Timur dan Barat, Islam dan Kristian, dan yang disebut tentang Islam dan demokrasi. Universiti Harvard, Universiti Yale, Stanford University, George Washington University. Ya, saya alhamdulillah. Tapi yang saya nak sampaikan ini adalah saya rasa cukup selesa. Balik, kerana bagi saya tugas mendidik itu tugas yang amat menyenangkan, tugas kerasulan kalau niat kita betul. Ikhlas, al-amalillah. Innama bu'ithtu mu'alliman. Rasulullah itu diutuskan sebagai muallim, tenaga pengajar, menyampaikan ilmu, mendidik. Itu mukadimahnya, nak menyatakan bahawa saya dekat. Dan oleh itu bila nak memilih Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Tinggi, saya berikan tumpuan yang berat. Ya. Kerana
saya beritahu Fadlina tadi, beberapa tahun yang lalu saya ke Kuching, singgah di warung dan makan di warung. Dan yang mengurus restoran itu kebetulan mantan guru. Dia berhenti awal, dia buat restoran dan nampak hasil baik. Tapi dia beritahu ke saya yang sangat menyenangkan saya. Dia kata, ya ada panggil itu Sri Anwar. Saya semasa itu Sri Anwar jadi Menteri Pendidikan, saya menteri. Macam KPP sebut tadi. Tapi percaya Cik Sri, saya tak ada minta apa-apa, saya tidak aktif politik, saya hanya meniaga urus anak-anak dan didik anak-anak. Tetapi masa saya jadi guru pada ketika itu di sekolah, kami di kalangan guru paling bangga dan rasa hebat dalam dunia pendidikan. Maka bila saya memilih Fadlina, kerana saya kenal keluarganya lagi dekat, dia tidak sangat menonjol sebagai tokoh politik lagi sebagai ketika itu, walaupun dia ketua wanita keadilan. Saya menaruh keyakinan yang tinggi supaya faham tentang falsafah pendidikan, bahawa mendidik itu tanggungjawab murni dan mulia. Dan saya beri harapan kepada beliau supaya dapat mengangkat martabat, mengiktiraf peranan guru, supaya profesion ini dibanggakan oleh negara kita. Sebab itu saya beri laluan pertama dalam peruntukan belanjawan madani pertama yang saya luncurkan, umumkan bulan November dan kemudian diperkemas awal tahun ini. Belanjawan tertinggi dan penambahan mendadak dalam keadaan ekonomi kita ini belum berkembang pesat, dalam keadaan hutang negara mencecah 1.5 trilion ringgit, dalam keadaan defisit belanjawan 5.6% yang saya warisi, yang sekarang saya dengar riuh rendah orang cakap pandai di luar sana. Tapi semasa mereka mentadbir, itulah keadaan dia, ya. Ini bukan rencana politik, ini kenyataannya, faktanya. Tapi dalam keadaan itu pun penambahan satu-satu yang tertinggi dan belanja yang tertinggi ialah Kementerian Pendidikan Malaysia, tambahan 2 bilion ringgit itu pendidikan. Jadi saya sudah yakin, sudah punya bukan saja menteri dan timbalannya, KSU dan KPP-nya, sudah punya Perdana Menteri yang committed untuk mengangkat martabat pendidikan dan mutu pendidikan negara kita. Sebab itu dalam hal lain ada tambahan program, umpamanya ada orang kata sekarang ni ada, ya dari gurau lah di dunia politik dekat pilihan raya ni. Jadi dia kata Perdana Menteri tandas, mana dia pergi pun dia cakap soal tandas. Saya tidak anggap itu satu aneh. Kalau yang senior mungkin ya, KSU ingat, masa saya jadi Menteri Pendidikan dulu, saya cuba wajibkan pelajar-pelajar bersihkan tandas. Kerana bagi saya itu juga pendidikan. Jangan dia ingat dia itu anak datuk ke, anak Tan Sri ke, anak ya orang kaya, kemudian boleh upah orang dan orang itu kelas bawahan tukang cuci, ya. Yang bagi sedikit penghormatan kepada tukang cuci ini Piramli je, tukang masak dan tukang cuci aku tak sudi, yang lagu Saloma. Jadi saya rasa dalam bidang pendidikan kita suruh dia buat sebulan sekali bersihkan. Jadi dia tahu bahawa dalam mendidik juga mendidik nilai. Jangan pandang rendah orang yang berpendapatan rendah dan yang tukangnya tukang bersihkan tandas. Itu pada masa itu saya ingat belum ada WhatsApp, belum ada social media. Jadi ada seorang bapa dari Shah Alam atau Petaling Jaya telegram kepada saya, "Yang Muhammad Menteri, saya kirim anak saya ke sekolah bukan untuk cuci tandas tapi untuk belajar." Ya. Saya jawab di media secara terbuka. Saya kata,
Kalau begitu sikap saudara, sila kirim anak saudara ke sekolah dewa-dewa, kerana dewa-dewa itu tak, saya tahu tak pernah pergi tandas. Kalau baca buku-buku legenda sejarah lama, tak ada cerita dewa pergi ke tandas. Tapi kalau pergi ke sekolah di bawah kelolaan saya, Kementerian Pendidikan, belajar untuk jaga kebersihan dan memuliakan kerja melalui nilai yang benar. Jadi sekarang teruskan. Mana saya pergi, tadi tak sempat di Hulu Kelantan, di Gua Musang, nak singgah sekolah. Fadilah kita tak payahlah singgah banyak-banyak sekolah. Sebab dia banyak kuning, tapi kuning sebab kotor, kuning air Kelantan. Tapi SUK tahu saya, walaupun ada, saya telah luluskan segera. Bila jumpa Menteri Besar, luluskan segera 500 juta ringgit sekarang untuk loji pembersihan Kelantan. Walaupun di sana masih dicerca Anwar Zalim, tapi saya percaya SUK faham, dan saya dalam hal-hal ini saya persembah kepada Kepaduli Yang Mulia Tuanku Sultan Kelantan supaya faham. Ya, pertama, peruntukan di Kelantan ini dari belanjawan negara tahunan paling tinggi dalam sejarah. Belum pernah kita bagi kelulusan gitu. Bukan kerana saya pro Kelantan, bukan kerana Azizah itu ada keturunan asal dari Pasir Mas, nenek dia dari Pasir Mas, ya, tetapi kerana keperluan. Begitu juga program tebatan banjir yang 1 bilion kita tambah. Baik, saya itu sampingan sebentar. Tapi saya nak sebut di sini, saya mau tenaga pengajar yakin, ya, bahawa dalam kerajaan ini kita pikul amanah. Pimpinan silih berganti, keputusan politik hak masing-masing. Tapi bagi saya ini bukan soal mainan. Ada hikmahnya Allah menguji saya, masuk keluar penjara, satu penyiksaan dan derita yang lama, tetapi ia mendewasakan saya, mematangkan saya, memberi saya lebih banyak kesedaran dan kesabaran, dan tentunya lebih banyak ilmu. Kerana sepanjang lebih 10 tahun setengah dalam penjara, ribuan buku yang saya telah, ya, falsafah, pendidikan, ekonomi, sosial, tafsir Quran dan hafalan Quran, hadis dan sebagainya. Bukan maknanya saya pandai nak ceritakan, tapi maknanya ada hikmahnya untuk Tuhan uji dan latih. Dan saya tidak anggap ini sebagai, saya anggap ini sudah berlalu, kita teruskan. Tapi apa pengajaran saya? Jangan zalim, jangan gunakan kuasa kecil atau besar untuk zalim kepada sesiapa. Kau tanya saya apa pengajarannya? Pertama, erti kebebasan, beri ruang, beri ruang. Kalau kerajaan, bagi ruang kepada rakyat. Kalau guru, bagi ruang kepada anak-anak untuk latih dia berfikir, memberi teguran supaya kita dapat mendidik dan mendewasakan mereka. Kedua, jangan zalim, jangan guna kuasa untuk menekan. Curi duit, kemudian SPRM tertangkap atau pergi siasat, saya zalim. Itu ketepikan. Tapi percayalah, ya, saya tidak mau serta Allah uji puluhan tahun dalam penjara untuk bertindak zalim bila ada kuasa. Saya tak peduli tomahan-tomahan. Kalau saudara yang ikuti politik 2-30 tahun tahu bahawa serangan bersaya ini jauh lebih teruk daripada saudara alami. Kerana pada masa itu yang berkuasa Perdana Menteri Tun Mahathir, yang sekarang jadi sahabat mereka. Tapi saya nak tekankan di sini, kerana ini dunia pendidikan begitu, supaya kita nak didik ini masyarakat, anak-anak kita. Jadi saudara kena yakin, kalau saudara pun terpengaruh mengatakan menteri pun sebab kezaliman, Perdana Menteri pun zalim, saudara didik nak didik bagaimana? Jadi yang ini kena jelas kefahaman kita. Boleh tanya, saya tak ada masalah. Orang nak tanya, sebab apa si anu itu didakwa? Surah ada kuasa. Saya kata, kes apa? Oh, kes
menghina raja. Saya kata, faham tak? Akta hasutan itu saya tidak setuju. Ya. Hari-hari Perdana Menteri dia maki. Saya tak minta polis ambil tindakan. Saya kata serah, saya jawab. Kalau dia langgar undang-undang, itu soal polis. Dia maki hamun saya boleh jawab. Dia bila rakyat nilai. Kalau rakyat suka penceramah yang guna Allahu Akbar kemudian maki orang, itu keputusan rakyat. Saya tidak peduli. Tapi kalau sentuh raja dan Dewan Diraja yang buat laporan, bukan saya buat laporan, Dewan Diraja buat laporan. Saudara, kalau faham yang ada dekat dengan istana, kalau Dewan Diraja atau Majlis Diraja, SUK lebih faham, itu tidak mungkin melakukan tanpa perkenaan raja. Buat laporan polis. Kemudian ketua parti berkenaan di negeri Selangor mohon menghadap, memohon maaf. Saya tidak tahu sebab apa maaf. Apa jawapan Kebahdulian Yang Maha Mulia Sultan? Kes saya anggap tidak selesai. Keesokannya Ketua Polis Negara buat kenyataan dan orang yang berkenaan didakwa. Perdana Menteri pula dicaci maki. Ini ada muslihat. Sudah bayangkan, politik itu satu hal, tapi tidak boleh fitnah dan zalim kepada sesiapa. Sudah tahu faktanya. Guru, golongan pendidik harus tahu fakta. Tak sokong saya tak mengapa. Nak undi orang lain undi. Tapi jangan fitnah dan cerca dan maki saya. Umpamanya peruntukan Kelantan dikurangkan, tak betul, malah ditambah. Saya jimat 1.8 bilion ringgit karena bila saya ambil alih sebagai Menteri Kewangan, ada peruntukan 15 bilion ringgit untuk tebatan banjir. Saya stop sebab semua kelulusan itu tanpa tender. Saya tahu kalau perangai tanpa tender ni memang sakau banyak. Jadi saya minta undi balik dengan pre-queue selected tender. Saya dapat jimat 1.8 bilion ringgit. Saudara-saudara pendidik, tolong faham, ini bukan duit saya. Ya, duit kerajaan. Duit kerajaan itu duit rakyat. Amalan ini mesti dihentikan. Saya tidak peduli siapa, apakah daripada keadilan atau UMNO atau PAS atau apa satu, saya tak peduli. Arahan saya, Ketua Polis ada di sini, kepada polis, SPRM, LHDN, Bank Negara, Badan Penguat Kuasa, siapa sahaja termasuk jemaah menteri saya yang melanggar peraturan yang ditetapkan mulai tarikh saya pegang kuasa, sila ambil tindakan, jangan tanya saya. Itu arahan saya. Jadi sebab itu, sebab apa? Sebab tak boleh lagi negara ini diatur begitu rupa. Kita didik anak apa? Jangan curi, ya. Anak kalau sekolah rendah dia ambil. Saya tahulah cucu saya ada, dia panggil, "Papa tu, kawan saya curi pen saya." Kalau jumpa guru kata jangan curi. Curi itu salah dari segi agama, salah dari segi undang. Tegur, didik. Kemudian jadi menteri, curi 1 bilion, tak apa, hidup Melayu atau Allahu Akbar. Ini apa punya didikan kita? Saya betul, I'm speaking out of my belief, my conscience. Ini yang merosakkan negara kita. Siapa yang boleh sebut negara Malaysia ini negara yang miskin? Tak betul. Ya, limpahannya minyak, gas, kelapa sawit, dan asalkan pengurusan negara itu baik. Sekarang ini kalau di mana di dunia pun dia tengok Malaysia ini negaranya lembab, gaduh kaum, gaduh agama, golongan ekstrim, cerita rasuah menular merata, baca media semua orang tahu Malaysia itu very corrupt country, very corrupt country. Saya kata no, some are corrupt, but we believe we can deal with the issue corruption, dan kita nak angkat semula. Sebab itu saya dalam
kes ini dalam berjumpa dengan pelabur. Saya tahu dia tak mau singgung, cakap dengan Perdana Menteri dia agak lebih sopan sedikit. Saya kata no commission. Kalau you contact mana-mana, saya kata pemimpin yang guna nama saya to commission, you please report, because saya nak ease of doing business itu terbaik di negara kita. Itu saya punya dream. Ya, itu impian saya. Kerana saudara, didiklah anak-anak kita. Generasi sekarang separuh gagal, sistemnya corrupt, corruption is systemic. Sebut kementerian mana pun ada kontrak sakau, buat projek rosak, Bestari Net jahanam atau separuh jahanam. Itu Kementerian Pendidikan sebelum ini lah. Spenko, kereta pegawai kerajaan, sampai ni KPPA pun tahu, kos begitu tinggi. Ada pegawai kata saya, tu Sri, kalau boleh batal, boleh batal. Siapa? Lebih murah bagi wang kepada pegawai tinggi kerajaan, beli kereta sendiri, urus sendiri, lebih murah daripada urusan yang buat sekarang. What is wrong with our society? Di mana salahnya? Saudara didik anak-anak, hargai maruah, ada nilai, ada agama, ajar agama. Jarang sekolah menengah atau sekolah rendah yang ajar dan didik agama sekuat kita dalam kurikulum. Jarang menekan nilai sekuat kita. Apa yang jadi? Ini tujuan daripada kita. Jadi aku tanya saya, apa kaitan yang saya bicarakan dengan pendidikan? Karena suruh didik untuk jadi manusia. Kalau muslimun haqiqiyun, yang baik, yang jaga akhlaknya. Kerana wa innaka la'ala khuluqin azim. Kerana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh terbaik. Jadi qudwah hasanah. Tapi bila pimpinan begitu, tata kelola begitu, jadi orang bosan. Kita Anwar, ada mantan-mantan menteri tulis kepada saya, Anwar, you tak tahu ke? You tak mungkin tak faham, you tak jumpa rakyat. Orang bosan dengan pasal tata kelola dan rasuah ni. Cakaplah soal lain. Saya kata no. Saya akan terus cakap soal tata kelola dan rasuah sehingga saya berjaya menghapuskan rasuah dalam negara ini. Saya akan terus perang. Ya, saya dah isytihar perang. Saya tak peduli. Ya, kumpulan-kumpulan bilion-bilion ni, bilioner-bilioner ni sudah berkumpul dan sepakat nak godam saya. Salah orang. InsyaAllah Tuhan bagi kekuatan saya akan pertahankan prinsip ini. Kerana bagi saya, ini saja cara menyelamatkan negara. Bagaimana menyelamatkan negara? Hentikan amalan mencuri harta rakyat. Jadi balik kepada peruntukan Kementerian Pendidikan. Ya. Kalau ini boleh dikurangkan, saya sebut tadi, berapa kita jimat daripada tebatan banjir? 1.8 bilion. Maknanya kalau saya serah sistem lama dulu, tak ada saving. Tapi dalam tempoh 2-3 bulan daripada yang dulu, saya boleh selamatkan 1.8 bilion. Saya buat apa? Saya sakau? Tidak. 800 juta saya pergi ke Johor, kota tinggi, kerana ada banjir yang tenang. 1 bilion saya pindahkan ke Kelantan. Ini tambahan dari projek lama. Bukan kerana saya minat orang Kelantan, tetapi kerana keperluan Kelantan. Banjir itu boleh kita tangani, kurangkan tekanan kepada rakyat. Tiap tahun banjir besar, harta benda, hidup rakyat, dan selalunya terkesan itu golongan bawahan, golongan miskin. Maka kalau kita perlu 1 bilion lah. Kerja saya lah, saya terpaksa cari. Tapi saya boleh memudah cari kalau kita boleh kurangkan ataupun hapus insya-Allah kerja mengambil komisen dan menyakau. Ada Perdana Menteri, Menteri Kewangan, habis saja tamat urusan dan kerjanya, kekayaan berbilion-bilion. Ada pesawat pribadi, ada kapal mewah pribadi, ada
harta di Australia, di mana-mana negara. Jangan cabar saya. Saya tidak cakap saya ini tanpa fakta. Kemudian pergi mana-mana, kita mesti pertahankan orang Melayu. Ya. Ini Anwar ini, dia ini jadi boneka DAP. Kalau Fadlina itu pergi ni bau tebal, orang jerit dia. Barwa DAP. Ini diajar begitu rupa. Yang sebenar, yang sakau, saya tak kira DAP ke, UMNO ke, PAS ke, keadilan, saya tak kira. Kamu sakau, SPRM siasat, kamu akan didakwa dan kami kirim kamu ke penjara. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi selamat. Bila kita itu satu projek Tempatan banjir, savings 1.8 bilion ringgit. Jana Wibawa yang sempat saya betulkan, ini sudah berbilion yang diselamatkan, saudara. Dan kalau ada, saya tambah untuk pendidikan. Baru-baru ini saya umum gaji guru siswaza, gaji pegawai kerajaan penjawat awam itu relatif terlalu rendah. Tak payah saudara bangkit kepada saya tahu yang rendah, tak setimpal dengan pengorbanan dan kerja. Kita nak guru, profession guru mulia, beri dedikasi penuh, tetapi upahnya tidak setimpal. Kalau negara kita itu negara miskin di Afrika, saya faham. Tetapi negara ini mengizinkan orang curang, mengumpul kekayaan untuk beberapa keran orang sampai berbilion ringgit. Jangan, aduh, kalau tak yakin lagi memang ya, ada kes seorang meninggal dunia bergaduh di antara isteri dia dengan mertua dia, merebut kekayaan mantan menteri. Berapa kekayaannya yang di-establish di mahkamah? 2 bilion ringgit. Mana dapat 2 bilion? Meniaga apa? Kamu kerja menteri. Oh, menang loteri tiap minggu. 20 tahun pun tak sampai 2 bilion. Jadi, saudara-saudara, sebab itulah saya nantikan. Dan saya dah beritahu, dan KPPA dan JPA, terima kasih. Ini bagus tim dia orang. Ya. Dah siapkan beberapa kertas awal, dan saya dah beritahu, ya, saya akan pengusikan mesyuarat pertama pelarasan gaji. Ada orang kata, oh ini sebab pilihan raya negeri. Itu betul tak adil. Saya dari awal saya ambil alih. Saya dah beritahu, bukan laporan daripada penjawat awam atau KSN. Saya sendiri beritahu, bagi peluang saya tadbir bersihkan negara ini. Ada hasil yang bertambah baik. Sebaik saja ada hasil. Okey, tahun ini 1.4 bilion repair tandas, sekolah-sekolah rosak, klinik kesihatan, betul, rumah tentera, rumah polis, 200 juta segera saya bagi. Sebab tak sampai hati saya. Saya tengok polis dan tentera sambut itu luar biasa kepada Perdana Menteri, tapi duduk rumah dia, Perdana Menteri tak ambil tahu pun. Tandasnya rosak, pintunya tak pecah. Jadi saya beri sekarang. Baik, sebaik saja ekonomi kita nampak meningkat. Suku tahun pertama ekonomi kita 5.6%, tinggi berbanding dengan Indonesia, Singapura, kita lebih tinggi. Pelaburan kita 71 bilion. Dan Elon Musk sudah bersetuju untuk membina pusat headquarters dia di Cyberjaya dan menambah pelaburan dia untuk Tesla. Geely, bilioner yang buat Geely Proton, 3 hari lalu tulis surat kepada saya 10 halaman. Saya sebut begini sebab kadang-kadang orang kata Anwar ni bohong. Hari-hari dengar Anwar bohong. Saya nak rilis surat, boleh. Takkan saya nak rilis surat? Geely tulis surat saya 10 halaman, ceritakan program dia pelaburan 10 bilion ringgit segera
dan jangka pada tahun 4-5 tahun 10 bilion US dollars, a new automotive city in Tanjung Malim. Ya, memerlukan 5,000 jurutera dalam masa dekat dan lulusan TVET yang banyak. Ya sudah. Ya. Jadi mengapa saya nak beri galakan begitu? Sebab ia akan meningkatkan pendapatan negara. Meningkat pendapatan negara, selain daripada repair-repair kerja ni, saya tak akan buat projek mega, tak payah. Kalau siapa nak buat, swasta buat. Tak ada, nak mercu tanda dah cukup. Saya tak peduli. Saya tak mau Anwar Ibrahim sebagai menteri dia kenali dengan mercu tanda dan kota-kota indah. Saya nak Anwar dikenali sebagai orang yang prihatin, adakan kemudahan terbaik untuk sekolah-sekolah negara kita, adakan kemudahan latihan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan beri ganjaran yang adil dan menasabah kepada penjawat awam dan guru-guru kita. Dan mereka dah siap kertas awal. Minggu depan saya akan umum beberapa isu imbuhan tetap. Kita peringkat dah beberapa bulan kaji. Yang lambat nak luluskan itu Kementerian Kewangan, dan tak boleh salah Kementerian Kewangan ya. Saya pergi diumumkan, dia nak takut umumkan bocor, umumkan defisit lagi. Kita dah umum defisit dikurangkan 53%. Jadi dan akan dimulakan kajian, kerana kajian itu mengambil masa beberapa bulan minima untuk meningkatkan skim keseluruhannya. Kalau dulu masa saya Menteri Pendidikan, kita buat skim guruan yang baru, 2 skim ya, itu saya buat tu jangan lupa ha? Ada yang lupa ni anak yang saya ni. Tetapi saya nak standardize supaya gap di antara guru yang layak dengan penjawat awam itu diperbaiki supaya dan semuanya diangkat menasabah dengan jawatan, dan saya akan bandingkan dengan kedudukan di negara-negara yang kedudukan ekonominya hampir sama. Jadi insya-Allah kalau ada kekuatan lagi dengan dukungan rakyat Kelantan, Terengganu dan negeri yang ada pilihan raya negeri ini, dia bagi signal setuju tak program yang anda lakukan. Kalau setuju, tandanya dukungan. Kalau tak setuju, ya saya serahlah kebijaksanaan rakyat, walaupun dia tidak mengganggu kedudukan kerajaan persekutuan. Tak ada. Sudah tahu bukan saja UMNO Barisan Nasional selain PH, tapi juga GPS dan GRS dalam mesyuarat terakhir baru-baru ini mengatakan bahawa tidak ada gangguan dan mereka merasakan kerajaan perpaduan ini harus kekal sehingga tamat jadual 5 tahun sebelum pilihan raya akan datang. Jadi jangan bimbang, kalau keadaan saya ni sihat, insya-Allah saya lama lagi Perdana Menteri di Malaysia ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.